Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana edisi Ahad 11 Disember 2022. Saya Indi Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Ulama perlu pertahan tradisi ilmu dan fokus mendidik. Hujan berterusan, tahap buruk dijangka di Kelantan, Terengganu esok. Peranan ulama adalah untuk mendidik, memberi kesedaran dan mempertahankan tradisi ilmu. Pada masa yang sama, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan kesederhanaan itu juga penting selain tidak mudah memberikan hukuman serta merendahkan darjat seseorang dan fitnah. Peranan ulama bersama umara, guru-guru agama untuk membantu membendung. Tugas kita adalah mendidik, dakwah, memberikan kesedaran dan mempertahankan apa disebut tradisi ilmu dan tradisi akliyah yang juga disebut oleh Profesor Naqib Al-Atas dan seluruh sejarah umat Islam itu, bahawa dididik dengan kefahaman tetapi ditambah juga dengan kasih sayang. Saya mohon jadi Syekh Jamil berucap dulu, dia kata tak payah. Memadai ente peringatkan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang juga saya jadikan moto dalam seluruh kempen baru-baru ini, yaitu dalam politik, dalam didikan di pondok, sebagai Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, dia tidak boleh lepas daripada asas kerja kita untuk kasih sayang, compassion, love. Dan ini kepada orang Islam, bukan Islam. Beliau berucap pada program pertemuan Mahabbah bersama ulama dan asatizah di Kompleks Seri Perdana. Majlis dihadiri lebih 200 tetamu dari institusi pengajian Islam dan pertubuhan Islam tempatan. Turut hadir Menteri Agama, Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Ya, dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan usul undi percaya kepadanya bertujuan membolehkan beliau memimpin negara dengan mandat yang jelas dan berdasarkan sokongan majoriti ahli parlimen. Keputusan untuk kerajaan membawa usul undi percaya kepada Perdana Menteri yang baru. Dari segi undang-undang, ia tidak diperlukan. Dari pendapat Perguruan Negara juga tidak perlu, sebab majoritinya jelas dan mandat adalah dan wewenang kuasa yang di-Pertuan Agong itu jelas. Dan Bawah Dunia Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mengambil langkah yang lebih, setapak yang lebih, iaitu mengundang sidang khas Raja-Raja Melayu supaya ada kata sepakat tentang calon Perdana Menteri yang mereka usulkan. Beliau turut menjelaskan peranan institusi diraja perlu dihormati meskipun berbeza pendapat. Kalau menghadap ke Bawah Dunia Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, beliau menyatakan ada baiknya kalau Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutama yang menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. So, saudara, kita boleh berbeza pendapat. Malah dalam beberapa pertemuan saya dengan beberapa raja, kadang-kadang saya secara mohon ampun dan maaf memberikan pandangan yang enggak berbeza. Tetapi kita tidak boleh
langgar daripada prinsip adab dan akhlak dan dalam menghormati kemuliaan raja-raja. Ya, kita beralih ke perkembangan banjir di 5 negeri. Setakat 7 malam tadi, lebih 2,300 penduduk dilapor terjejas. Mereka berlindung di 25 pusat pemindahan sementara PPS. Di Pasir Mas, Kelantan, 4 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas yang terus meningkat. Perinciannya bersama Noralia Ramli di PPS SK Tok Deh. Alia, silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di PPS SK Tok Deh, Rantau Panjang Pasir Mas, Kelantan, di mana PPS ini merupakan antara PPS yang telah diaktifkan di negeri Kelantan membabitkan jajahan Pasir Mas ini. Dan saya difahamkan jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus mencatatkan peningkatan berbanding petang tadi, iaitu lebih 1,000 orang yang ditempatkan di 4 PPS di daerah ini. Dan setakat jam 6.30 petang tadi di PPS SK Tok Deh ini menempatkan seramai 590 penduduk terjejas banjir daripada 184 keluarga, iaitu yang paling ramai di Pasir Mas ini. Manakala di PPS SK Gual Periuk pula seramai 282 penduduk telah dipindahkan bermula tengah hari tadi, dan di PPS Putat 7 pula seramai 79 orang daripada 27 keluarga. Sementara itu satu lagi PPS iaitu SK Kubang Kuau menempatkan 94 penduduk terjejas banjir. Menurut Public Info Banjir JPS pula, setakat pukul 6.30 petang, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang Kelantan masih mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) Malaysia pula telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk dijangka berlaku di negeri Kelantan membabitkan beberapa daerah, iaitu Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Macang dan Pasir Putih. Manakala amaran hujan berterusan tahap waspada pula melibatkan daerah Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan banjir di Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Ya, Alia, terima kasih untuk perkembangan tersebut. Seterusnya, bagi mendapatkan situasi semasa banjir di Terengganu, kita bersama Azrul Faizal Jusoh. Ya, Azrul, teruskan dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Andy dan Mac di Angkasa Puri. Dan kini cuaca di Terengganu sejak pukul 5 petang tadi, hujan masih lagi belum berhenti sehingga saat ini. Dan untuk yang terkini telah pun dikemaskinikan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, ada peningkatan untuk penduduk terjejas banjir di negeri ini. Dan yang terkini antara daerah terbaru yang diaktifkan PPS iaitu daerah Dungun dengan pertambahan 2 PPS, dan secara keseluruhannya di Terengganu sebanyak 5 daerah yang terjejas, iaitu di Kuala Terengganu, Kemaman, Dungun, Setiu dan di Kuala Nerus. Dan sebanyak 10 PPS diaktifkan dan menempatkan seramai 593 penduduk terjejas daripada 151 keluarga. Dan untuk yang pastinya yang terkini di daerah Dungun yang baru saja dibuka pada pukul 6 petang tadi, iaitu menempatkan seramai 21 orang di SK Tok Kah dan juga di Dewan Siwik Seberang Pintasan seramai 18 orang. Dan untuk yang tertinggi penduduk terjejas masih lagi di daerah Kemaman dengan menempatkan seramai 255 penduduk terjejas di SK Kemasik, dan juga di Dewan Abdul Rahman Limbong, itu yang paling ramai 255 orang. Dan untuk di daerah Kuala Nerus pula masih lagi kekal dengan 138 penduduk terjejas ditempatkan di SK Tok Jembal, itu yang tertinggi bagi daerah Kuala Nerus. Dan bagi daerah Kuala Terengganu masih lagi di SK Atas Tol dengan 45 penduduk. Dan untuk yang terkini juga yang telah pun dikemaskinikan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri sehingga ke pukul ataupun petang tadi telah pun dilaporkan, iaitu di Sungai Marang, di Jambatan Pengkalan Berangan di Marang, itu dilaporkan hujan masih lagi lebat ketika ini, namun sungai masih lagi di paras normal. Dan seterusnya bagi peringkat amaran pula di Sungai Nerus di Kampung Bukit di Setiu diletakkan dalam status amaran. Jadi itu untuk peringatan penduduk yang berada di sekitarnya, harapkan sentiasa berhati-hati. Dan juga khusus untuk penduduk khususnya di Kuala Terengganu, di Kuala Nerus dan di Marang yang berada di sepanjang pesisir pantai, terus diingatkan agar sentiasa berwaspada dengan situasi
kondisi ataupun fenomena air pasang besar dan dikhawatiri ombak besar bakal melanda di sepanjang pesisir pantai ini dan boleh mengakibatkan hakisan dan juga menjejaskan kediaman anda yang mungkin berada berhampiran dengan pantai. Jadi harapkan sentiasa mematuhi dan juga mengikuti informasi terkini melalui laman-laman web yang sahih dan juga melalui RTM pastinya untuk perkembangan lagi di selepas ini. Dan cuaca masih lagi terus hujan lebat berterusan di Kuala Terengganu. Diharapkan ini akan terus dipantau oleh pihak berkuasa kerana dibimbangi penduduk di bandar-bandar ataupun di bandar Kuala Terengganu ini akan kedalaman mereka akan naiki air dan ini mungkin akan berlaku proses pemindahan pada malam ini. Jadi sekian saya rasa itu saja dapat saya kongsikan dari Terengganu untuk waktu ini. Kita kembali semula bersama Andy dan juga Mac untuk berita seterusnya. Silakan. Baik Azrul, terima kasih kerana terus setia melaporkan dari lokasi sejak pagi beberapa hari lalu. Baik, dalam pada itu, JKM Terengganu menugaskan 10 kaunselor di PPS sepanjang monsun timur laut kali ini. Mereka turut dibantu 97 ahli dari pasukan sokongan psikologi yang turut sama bertugas di PPS. Ketua Penolong Pengarah JKM Negeri Zamri Muhammad berkata, selain memberi khidmat nasihat kepada penduduk yang trauma berdepan banjir, mereka juga ditugaskan melaksanakan pelbagai aktiviti di semua PPS. JKM juga dibantu oleh psikologi support team di mana mereka ini membantu pegawai-pegawai kaunselor daripada Jabatan Kebajikan untuk memberi aktiviti kepada anak-anak mangsa, itu kanak-kanak, di mana mereka ini akan mengadakan berbagai program dan aktiviti di pusat-pusat pembinaan sementara. Beliau ditemui selepas meninjau PPS di SK Tok Jembal, Kuala Nerus. PPS tersebut mula dibuka Jumaat lalu selepas beberapa taman dan kampung sekitar mula dilanda banjir. Lepas tu pagi pukul Jumaat 6 pagi tu air dah start masuk rumah dah. Cuma yang merisaukan sebab kita nak angkat anak nak keluar, nak pergi ke tempat yang lebih selamat. Untuk penyediaan PPS ni memang amat membantu sangat-sangat untuk kami. Untuk anak saya yang KU ni sangat-sangat membantulah. Rumah ada ahli semua 6 orang. And then semalam kami kan balik cuti mid-sem. Lepas tu adalah tinggal yang 2 orang balik awal. And then tak perasan air naik around pukul 1 hingga 6 pagi. And then jiran sebelah yang tutup pintu kata air dah naik. Sebab sama orang kita duduk ni, ni bagus baik dia. Macam duduk pun taklah duduk saja. Tahu, ada program ni. Setiap pada hari Jumaat itu memang ada program-program budak-budak ni. Untuk maknanya dak mana puas sangat budak-budak ni tau. Bagus. Sementara itu di Pahang, berdasarkan portal bencana NADMA, 581 penduduk terjejas kini berlindung di 11 PPS melibatkan 5 daerah. Di Kampung Sungai Buloh dan Kampung Batu Kapur Mentakap Temerloh, situasi itu dijangka berterusan sekurang-kurangnya seminggu sehingga air Sungai Pahang diraup mencatat paras normal. Pengerusi JPKK Kampung Sungai Buloh Ahmad Jafri Dollah berkata 382 penduduk dari kedua-dua kampung telah dipindahkan ke PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan. Memang betul lah sebab kita bergantung pada keadaan sungai di hulu. Maknanya kalau di hulu tu hujan, di sini tak hujan, dia akan memberi kesan kepada kampung Sungai Buloh dan juga Batu Kapur. Maknanya di sinilah yang akan jadi tempat yang pertama lah persinggahan air. Di mana air biasanya kalau banjir tu kurang-kurangnya 1 minggu untuk dia natural balik. Penduduk yang ditempatkan di PPS tersebut turut dibenarkan pulang ke rumah pada waktu siang mengikut giliran bagi melihat harta benda mereka dengan pengawasan. Pada waktu ini, keperluan makanan di pengkalan hadapan mencukupi, malah penduduk yang terjejas diberi makan sebanyak 5 kali sehari.
Daerah Hilir Perak satu-satunya lokasi terjejas banjir di Perak. 1 PPS dibuka bertempat di SMK Abdul Rahman Talib Smart yang menempatkan 125 penduduk terjejas banjir daripada 29 keluarga. Di Johor, sebuah PPS diaktifkan. Ia terletak di Balai Raya Gemerih keempat Segamat. 27 penduduk terjejas sedang berlindung di PPS tersebut. Saudara, 4 stesen kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Pahang, Johor, Kelantan dan Selangor menunjukkan paras air melebihi tahap bahaya. Ya, situasi itu berdasarkan data yang dikongsi JPS melalui laman sesawang rasminya setakat pukul 5 petang. Di Pahang, paras air melebihi bahaya itu adalah di stesen Sungai Teriang, Bre dan mencatatkan tren peningkatan. Di Selangor pula, paras bahaya direkodkan di stesen Sungai Buloh di Seri Aman, Kuala Selangor dengan tren peningkatan. Di Johor, ia melibatkan stesen Sungai Muar di Kampung Awat Segamat. Bagaimanapun, ia mencatatkan tren menurun. Manakala di Kelantan, stesen yang melebihi tahap bahaya ialah di Rantau Panjang, Pasir Mas. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 13 Disember nanti. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang tengah malam nanti. Namun demikian, hujan lebat yang sedang berlaku melibatkan bahagian pantai timur semenanjung dijangka boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah melanjutkan amaran hujan berterusan melibatkan kawasan di sekitar Terengganu dan juga Kelantan. Hujan lebat yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke tengah malam esok. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mendapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Bintulu, Mukah, Betong, Sibu dan juga Kapit yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang tengah malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Football unites the world. Na paixão and peace. And enjoy. El fútbol une a todos. Bertemu kembali. Saudara, sebelum ke laporan ekonomi, kami ingin memaklumkan bahawa sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Baik, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor industri kecil dan sederhana IKS. Itu antara misi utama Dato' Iwan Benedict yang baru dilantik menerajui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Langkah itu bertujuan membantu rakyat mendapat pekerjaan selain memacu pembangunan sektor berkenaan. 47% tenaga kerja di negara ini diberikan oleh syarikat-syarikat yang dikategorikan sebagai syarikat perusahaan industri kecil dan sederhana. Maka penting sekali untuk saya terus memimpin kementerian ini supaya tenaga kerja rakyat Malaysia terus mendapat pekerjaan melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh sektor industri kecil dan sederhana. Beliau juga akan meneruskan pelaksanaan program latihan dan penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan maupun geran. Bursa Malaysia dijangka merekodkan aliran lebih tinggi minggu depan dengan indeks utama berada dalam julat 1,470 mata hingga 1,500 mata. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sendirian Berhad, Tong Pak Leng berkata, sentimen belian di pasaran tempatan mungkin berterusan disokong lonjakan aktiviti belian daripada pelabur institusi. Penyertaan pelabur runcit yang meningkat akan turut memberi rangsangan kepada pasaran domestik. Minggu depan, perkembangan pasaran ekuiti global berkemungkinan dipengaruhi data indeks harga pengguna Amerika Syarikat. Pelabur akan turut menantikan isyarat Rizab Persekutuan Amerika mengenai kadar faedah seterusnya. Sementara itu, ringgit diunjur diniagakan dalam jajaran kecil minggu depan. Ekoran sentimen berhati-hati pelabur menjelang mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika pada 13 dan 14 Disember ini. Pengarah urusan SPI Asset Management, Stephen Innes berpendapat pelabur masih skeptikal terhadap prospek ekonomi serta kebimbangan mengenai kemelesetan global di sebalik pembukaan semula China. Bagi minggu baru berakhir, mata wang tempatan diniagakan kebanyakannya lebih rendah berbanding mata wang utama lain. Saudara, Capital A Berhad memperluas pasarannya ke Indochina dengan menubuhkan AirAsia Cambodia. Penubuhan membolehkan syarikat tambang rendah itu menyediakan akses lebih besar. Di Laila Kadir yang ke Phnom Penh baru-baru ini ada butirannya. AirAsia Cambodia ditubuh hasil kerjasama AirAsia Aviation Group Limited dengan Civilai Asia. Ketua Pegawai Eksekutif Capital A Berhad, Tan Sri Tony Fernandes berkata, Kemboja dipilih berdasarkan potensinya dalam perkhidmatan penerbangan penumpang dan kargo serantau. Syarikat penerbangan baru itu membolehkan ketersambungan rangkaian dipertingkat tanpa belanja besar. Part of the reason, I think, is the high cost in Cambodia, which I hope we can impress on the government. You know, visa on arrival. We hope we can
persuade them to remove fuel taxes. And then we hope we can persuade the airport authorities that lower charges like we had in Malaysia resulted in more tourists and more traffic. Beliau berkata demikian selepas majlis tanda tangan antara AirAsia Aviation Group Limited AAAGL dengan Civileye Asia. Kerjasama melibatkan pelaburan $25 juta Amerika dengan AAAGL menguasai 51% kepentingan. AirAsia Cambodia dijangka mula beroperasi akhir tahun hadapan. Antara lokasi utama penerbangan ialah Phnom Penh, Siem Reap dan Sihanouk. Kerjasama ini dijangka akan merancakkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pelancongan antara kedua-dua negara dan juga merapatkan jurang antara negara ASEAN. Ia juga merangsang permintaan perkhidmatan perjalanan udara yang dijangka memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Delilah Kadir, RTM. Pharma Niaga Berhad memulakan program penyah karbonan sebagai sebahagian daripada sokongannya kepada misi kerajaan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Inisiatif utama pihaknya adalah penggunaan kenderaan elektrik bagi penghantaran ubat-ubatan ke hospital dan klinik kerajaan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG. Melalui kenyataan pengarah urusan kumpulan, Datuk Zulkarnain Mat Yusof berkata, anak syarikat turut terlibat dalam menyediakan pelan hala tuju dan inisiatif kelestarian untuk tempoh jangka panjang. Bidang yang telah dikenal pasti adalah tenaga yang efisien, tenaga boleh diperbaharui dan kenderaan elektrik. Satu lagi usaha yang dilaksana syarikat farmasutikal itu adalah penerapan budaya kelestarian dengan menjenamakan semula budaya korporat Pharma Niaga sedia ada, iaitu Do It Right Always, DIRA. Budaya DIRA adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan kaki tangan bagi meningkatkan tahap produktiviti dan kecekapan bekerja serta menghapuskan keperluan untuk membuat pekerjaan berulang kali. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Banteras Berita Palsu. Bertemu kembali, saudara. Berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini. Nyampainya Nazri Fahmi Syukri. Silakan. Maghribi lakar sejarah baharu Piala Dunia. Siapa jurulatih terbaik Liga M musim ini? Perkembangan sukan tempatan, pendedahan dalam kejohanan peringkat antarabangsa perlu ditingkatkan bagi memberi lebih banyak pengalaman buat pemain negara. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata Kementerian Belia dan Sukan akan membantu pemain negara dengan penganjuran kejohanan-kejohanan bertaraf antarabangsa. Sekarang ini saya sedang memahami cabaran-cabaran penganjur untuk kita dua kali gandakan kalau boleh tournament seperti ini untuk bagi pendarahan kepada atlet kita. Semalam saya telah berjumpa dengan Azizul Awang. Perkara yang
sama juga telah dibangkitkan mengenai kemudahan kepada atlet kita. Tambahnya, KBS juga akan membantu pihak berkepentingan dalam memperbanyakkan lagi penganjuran kejohanan di peringkat bawah umur dalam negara. Maklumat-maklumat lain seperti kos penganjuran kejohanan akan dikumpul untuk memastikan lebih banyak pertandingan sukan diadakan selepas ini. Terdahulu, Anayoh hadir untuk menyaksikan kejohanan skuash terbuka remaja antarabangsa Kuala Lumpur ke-14 di Pusat Skuash Nasional Bukit Jalil pada petang tadi. Kejohanan ini menyaksikan penyertaan dari pelbagai negara antaranya Singapura, Arab Saudi, Sri Lanka, Jepun, India dan lain-lain lagi. Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kin Swee antara 3 individu dicalonkan bagi merebut gelaran Jurulatih terbaik pada Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2022 musim ini. Menerusi kenyataan Liga Bola Sepak Malaysia MFL, bekas Ketua Jurulatih Kebangsaan itu dicalonkan bersama pengendali Kuala Lumpur KLC TFC, Bayan Hodak dan bekas pengendali Terengganu FC TFC, Nafuzi Zain. Kim Swee menyifatkan pencalonan sebagai satu penghargaan apatah lagi ia tahun pertama beliau membimbing kelab dalam saingan Liga Malaysia. Beliau mengakui persaingan gelaran tersebut amat hebat dan menghormati 2 calon lain berdasarkan pencapaian mereka pada musim 2022. Sementara itu, Nafuzi pula menganggap pencalonan kali ini adalah hasil usaha keras seluruh pasukan TFC sekaligus memberinya peluang merebut gelaran jurulatih terbaik. Bagaimanapun jelasnya, Hodak yang meraih anugerah tersebut musim lalu berpeluang mempertahankan gelaran itu selain Dato' Ong Kin Swee setelah berjaya membimbing Sabah menuduki kelompok 3 teratas Liga Super. Pada musim lepas, Boyan Hodak dinobatkan jurulatih terbaik selepas membawa KL City memenangi trofi Piala Malaysia 2021. Majlis ABK 2022 akan berlangsung secara maya pada 9 malam Khamis ini dengan 16 kategori dipertandingkan. Antaranya adalah pemain terbaik di setiap posisi serta anugerah khas lain seperti pemain muda terbaik, pemain import terbaik dan pemain paling bernilai MVP. Perkembangan bola sepak, momentum kemenangan ke atas Kemboja dalam aksi persahabatan kemarin perlu diteruskan skuad Harimau Malaya apabila turut berdepan Maldives pada aksi kedua Rabu ini. Demikian tegas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Muhammad Amin selepas menyaksikan skuad negara mencatat kejayaan 4-0 pada aksi pemanas badan tersebut. Perlawanan persahabatan dengan Kemboja dan Maldives merupakan persiapan skuad Harimau Malaya bagi menghadapi kempen Piala AFF 2022 yang bermula 21 Disember ini. Justru Dato' Hamidin berharap pemain yang dipanggil menjalani latihan pusat di bawah kendalian Ketua Jurulatih Kim Panggun dapat meningkatkan lagi prestasi, fokus serta semangat juang masing-masing sebelum menggalas cabaran Malaysia ke kempen tersebut. Beliau berkata demikian ketika meluangkan masa bertemu dengan para pemain, barisan kejurulatihan dan pegawai skuad kebangsaan menjelang aksi kedua bertemu Maldives di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras Rabu ini. Dalam kempen Piala AFF itu nanti, Malaysia dijadual menentang Myanmar dalam aksi pembukaan kumpulan B di Yangon pada 21 Disember ini sebelum berdepan Laos di Bukit Jalil pada 24 Disember. Ia diikuti pertemuan dengan Vietnam di Hanoi pada 27 Disember dan melayan kunjungan Singapura di Bukit Jalil 3 Januari dalam perlawanan terakhir kumpulan B. Kedah Darul Aman KDFC membawa masuk pemain kebangsaan Tajikistan Amirbek Yuabev sebagai awak import pertama mereka bagi menghadapi saingan Liga Malaysia pada musim depan. Dalam satu kenyataan, Kedah memaklumkan pemain yang akan beraksi di posisi perancang itu menandatangani kontrak selama setahun bersama mereka. KDA turut memaklumkan Amirbek akan mengisi slot kuota pemain import Asia. Kehadirannya dijangka mampu memperkukuhkan jentera tengah skuad Kenari yang dilihat kurang mantap sejak beberapa musim lalu. Kekuatan di bahagian tengah ketika bertahan adalah aset berharga dalam gaya permainan pemain berusia 26 tahun tersebut. Amirbek memulakan karier bersama klub Rusia CSKA Moscow B pada tahun 2013 dan klub terakhir diwakili pemain itu adalah United City di Filipina. Dia juga akan menyarung jersey nombor 6 bersama Kedah musim depan.
Penganjuran APAC Wrestling Rise mendapat sambutan menggalakkan apabila 300 peminat hadir memeriahkan acara tersebut. Pertarungan profesional negara Syaradiba atau lebih dikenali sebagai gelaran Nor Fidik Diana mengakui teruja dengan sokongan peminat pada penganjuran kali ini. Jelas Diana, meskipun ketika ini kejohanan Piala Dunia Qatar masih lagi berlangsung, kehadiran peminat yang ramai ke APAC Wrestling Rise itu menunjukkan sukan ini ada keistimewaannya yang tersendiri. Sukan kusti dekat Malaysia ni ada market dia. So Diana harap Diana dengan APAC Wrestling dapat memperkembangkan sukan kusti ini untuk menjadi salah satu sukan mainstream di Malaysia. Dalam saing itu, Diana berjaya menumbangkan lawan Yuki Kamifuku dari Jepun. Meja Sukan 11 Disember 2022 berakhir di sini. Untuk itu, terus saja bersama dengan rakan penyampai untuk perkembangan selanjutnya. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dalam letupan yang memusnahkan kediaman 3 tingkat di Jersey, United Kingdom. Perinciannya dalam rangkuman luar negara. Insiden berlaku awal pagi semalam waktu tempatan disyaki berpunca daripada kebocoran gas yang mengakibatkan kebakaran hingga memusnahkan keseluruhan bangunan. Gelombang letupan turut menyebabkan tingkap rumah beberapa jiran pecah. Usaha pencarian penghuni yang masih hilang sedang giat dijalankan. Rusia didakwa menggunakan drone buatan Iran dalam serangan ke atas 2 kemudahan tenaga di Odessa, kota pelabuhan Ukraine. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata ia mengakibatkan kawasan yang dihuni lebih 1.5 juta penduduk itu terputus bekalan elektrik. Kerja baik boleh dijangka memakan masa beberapa bulan memaksa penduduk berpindah ke lokasi lain. Ratusan penunjuk perasaan berkumpul di perkarangan bangunan Kongres Peru bagi menggesa pembebasan bekas Presiden Pedro Castillo. Demonstrasi diadakan secara berterusan sejak Castillo ditahan pada Rabu lalu selepas cuba membubarkan Kongres. Ia mengakibatkan Castillo disingkirkan daripada jawatannya menerusi usul undian pemecatan yang disokong 101 daripada 130 ahli Kongres. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bertemu kembali. Saudara, RTM sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam mengangkat tradisi dan budaya masyarakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, ini kerana RTM mempunyai pelbagai platform yang boleh memartabatkan usaha itu. Memang kita harap semua negeri melihat semula dia punya seni warisan ini untuk bekerjasama dengan RTM, dan RTM kita ni ada 6 channel televisyen, 5 yang telah resmi, 1 lagi dalam masih percubaan, dan kita ada 34 stesen radio di seluruh negara, di peringkat negeri, di peringkat tempatan. Kita di peringkat nasional ada 6 nasional, ada National FM, ada Classy FM. Dia punya stesen-stesen kita punya ni, radio dan televisyen kita ini boleh diguna secara optimum.
Beliau ditemui pada program Pesta Bola Ngocah di Perkampungan Budaya Teraci, Kuala Pilah. Selain pertandingan bola sepak sawah, turut diadakan adalah pertandingan panjat tiang licin, tangkap itik, baling tin, basikal titi dan gusti bantal. Turut berangkat Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir serta anak anda baginda Tunku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz. Filem Mecha Mata antara filem animasi yang ditunggu selepas filem Bobo Boy dan filem Ejen Ali. Lebih menarik, Mecha Mata menjadi satu-satunya produk animasi bukan buatan Jepun yang berada di tangga 30 teratas, membuktikan penerimaannya cukup membanggakan di negara matahari terbit itu. Kita bawa dia tour ke luar negara dulu. Jadi kita di Jepun, di New Zealand, di Australia, di Korea melalui Cartoon Network dan juga di Netflix. Jadi kita memang dapat top 10. Top 10 di Korea, top 10 di Jepun. Baru-baru ni dapat top 3 di Tokyo Anime Award Festival. Siri Mecha Mata sudah memasuki 26 episod dan akan terus ditayangkan di Asia Pasifik termasuk Jepun dan Korea. Mecha Mata Movie pula telah ditayangkan bermula 8 Disember lalu di Malaysia dan Brunei. Bermula 1998, nama Padi Reborn tetap utuh. Kubu peminatnya terus kukuh di sini dan buktinya persembahan konsert 25 tahun Padi Reborn minggu lalu di ZEP Kuala Lumpur dipenuhi Sobat Padi. Menyanyikan 25 lagu keseluruhannya pada malam itu, suasana bertambah gamat dengan penampilan Ratu Jazz Malaysia Datuk Sheila Majid sebagai penyanyi jemputan. It's gonna be fun ya. Menyenangkan itu akan banyak menyenangkan dan banyak penuh kesyukuran. Dan ini betul-betul kita persiapkan karena ini konser 25 tahun Padi berkarya. Dan ini salah satu seperti Mas Pius bilang, ini adalah salah satu konser terbesar dari Padi yang pernah kita konsepkan. Peminat bakal menyaksikan penyatuan lebih 22 pemuzik dari 3 negara di Nusa Fest yang bakal berlangsung 4 dan 5 Februari depan di Bandar Malaysia Sungai Besi. Menurut pengarah urusan Shiraz Project, Shiraz Din Karim, festival tersebut juga menempatkan hampir 300 gerai jualan makanan dan pameran seni Nusantara. Di Malaysia ni belum ada satu festival besar untuk merayakan muzik Nusantara dan kita nak fill the void dan menganjurkan Nusa Fest di mana kita mempertengahkan muzik Nusantara, artis-artis dari Indonesia, Malaysia dan Singapura. I'm looking forward sebab band semua cepat gempak-gempak. All those celebrity, we have something on my mind, on our mind, semua nak come up with something different for Nusa event. We just tunggulah, ada lagi kejutan-kejutan. Pesta Laut Lumut 2022 anjuran Eagle Swap Global Sendirian Berhad bersama Downbeat Studio dengan sokongan Kementerian Pelancongan Malaysia akan berlangsung dari 23 Disember hingga 1 Januari depan. Antara artis terlibat Loving Bond, Samudra, Dinamik, Teja, Chris dan Datuk Jeffrey Day. Chris banyak juga show-show di tempat lain tapi kurang diwar-warkan je. Dia berbanggalah dapat menjayakan Pesta Laut Lumut. Bila saya dengar saya nak dipanggil ke Pesta Lumut ni, saya merasa bersyukur kepada Tuhan kan, kerana dah berapa belas tahun saya tak dipanggil, tak ada Pesta Laut pun. Baru kali ini timbul balik kan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kini di bawah naungan Red Records, Lullaby kembali dengan single baharunya Shortcut to Heaven. I think thankfully we're still okay, we're healthy, we're safe, and I wanted to bring some positivity to my listeners, you know? Like, this is a really happy song, and that's exactly how I feel. Meskipun kurang dikenali dalam kalangan peminat industri muzik tanah air, namun penyanyi duo kembar Aisyah Hanim tetap bersyukur kerana lagu-lagu mereka sering dipilih untuk dijadikan runut bunyi drama-drama tempatan.
At least lagu kami dapat menghiburkan orang ramai dan orang ada juga yang memang orang tertanya siapa penyanyi lagu ni, siapa penyanyi, ADN dia tahu kan, dan boleh dikatakan lagu Aisyah Hanim semua pun OST. Bagi kami itu adalah satu peluang yang baik kepada kami. Pelakon Rin Rahim mendapat pelbagai tajaan berjumlah lebih 15 juta ringgit untuk majlis perkahwinannya hujung bulan ini. Namun memilih untuk merahsiakan identiti tunangnya bagi menjaga privasi. Antaranya adalah dia sangat match lah dengan I. kita orang macam kawan-kawan. Kita orang punya boleh kata macam soulmate lah, sebab I selesa betul dengan dia. Tak ada rasa nervous yang nak kahwin nanti aku nak kena jadi isteri. Tak ada. I rasa untuk I kahwin ni adalah untuk sama-sama we grow. Pengacara TV Hana Ismail mengalirkan air mata sebaik sahaja selamat dinikahkan dengan pendakwa bebas Da'i Said dengan sekali lafaz pada 3 November lepas. Perbezaan umur 9 tahun dengan perkenalan singkat tidak menjadi penghalang bagi keduanya membina mahligai bahagia di Masjid Ibnu Mas'ud. Hana menerima mas kahwin berupa seutas gelang emas sementara jumlah wang hantaran dirahsiakan. Pernikahan Da'i Said dan Hana mengakhiri B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Jakarta bakal tenggelam. Itu topik yang tular di TikTok apabila penduduk di ibu kota berkenaan mula risau kerana paras air dikatakan berada pada tahap bahaya. Ya, kita saksikan paparan hashtag. Menerusi beberapa video di TikTok, pelbagai sudut rakaman dipertontonkan menyaksikan paras air yang hampir melepasi paras tembok. Malah reaksi warga maya melahirkan kebimbangan sekiranya tiada tindakan segera diambil, Jakarta benar-benar boleh tenggelam. Paling terkesan adalah penduduk yang tinggal berdekatan laut. Video berkenaan telah meraih 8.6 juta tontonan, 317,000 tanda suka dan lebih 10,000 komen. Unik dan lain daripada yang lain. Terdapat sebuah hotel yang sepenuhnya diperbuat dari garam di Bolivia. Ia dibina oleh Juan Jibril Quesada dan bapanya yang merupakan seorang pemandu pelancong dan bercita-cita membina sebuah istana. Dia menggunakan kesemua wang tabungannya dan menggaji pekerja untuk membuat batu bata daripada garam. Untuk membuat satu bata, mereka mengambil bongkahan garam lalu dipahat dan dipadatkan dengan menggunakan air agar garam tidak larut ketika hujan. Mereka melapisi bata menggunakan gentian kaca. Nampak seperti objek sebenar, namun realitinya ia hanyalah sebiji kek. Kek berkenaan dihasilkan oleh Tuba Gekil, wanita berasal dari Turki. Apa yang menarik, Gekil tidak pernah menghadiri kelas membuat kek. Dia seorang pelajar seni, bahkan bekerja sebagai artis yang membuat lukisan dan patung untuk muzium. Gekil mula membuat kek kreatif apabila anaknya meminta untuk buat kek berbentuk kereta sempena ulang tahun kelahiran. Bermula dari situlah dia mula mendapat banyak tempahan kek dan kini dia membuka kursus belajar membuat kek secara dalam talian. Saudara, berita perdana edisi Ahad 11 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.